Pernah tak kamu buka Al-Quran dan nampak huruf-huruf pelik di awal sesetengah surah? Huruf macam Alif Lam Mim atau Tasin. Ini dipanggil muqatta'at atau huruf-huruf permulaan. Ia seperti kod rahsia di permulaan peta harta karun. Daripada 14 surah dalam Al-Quran, 29 daripadanya bermula dengan huruf-huruf misteri ini. Ia seperti tiada makna tersendiri, macam perkataan yang tak jumpa dalam kamus, tapi ia sangat istimewa. Mari kita selami misteri ini dan lihat apa yang membuatnya begitu menarik. Al-Quran menunjukkan huruf-huruf ini tepat di awal beberapa surah. Ini beberapa contohnya. Dalam surah kedua, dipanggil Al-Baqarah, ia bermula dengan Alif Lam Mim. Dalam surah ke-40 dipanggil Ghafir, ia berkata Ha Mim. Dan dalam surah kedua dipanggil Taha, ia bermula dengan Taha. Malah ada surah, nombor 42, yang mempunyai dua set huruf yang dipecahkan. Hamim dalam ayat 1, kemudian Ain Sin Kaf dalam ayat 2, Quran Pulp 21-2. Seolah-olah Al-Quran sedang mengenyit mata kepada kita dengan permulaan yang melucukan ini. Daripada 118 surah, 29 mempunyai permulaan istimewa ini. Hampir satu daripada setiap 4 surah. Kenapa Al-Quran ada huruf-huruf pelik ni? Itulah persoalan besarnya. Mungkin ia ada untuk menarik perhatian kita, seperti loceng yang berbunyi sebelum pengumuman besar. Ada yang berpendapat ia adalah isyarat rahsia daripada Allah yang Maha Pencipta, yang berkata, "Hei, buku ini berbeza." Ada juga yang meneka ia seperti kunci pada peti harta karun, menyimpan sesuatu yang menakjubkan sehingga kita menemuinya. Dalam surah ketiga, ia memberi bayangan tentang perkara ini. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas dan tegas, dan yang lain yang memerlukan tafsiran. Muqatta'at mungkin sebahagian daripada bahagian yang memerlukan tafsiran itu, membuatkan kita ingin tahu lebih lanjut. Bagaimana huruf-huruf ini boleh berada di awal surah? Bayangkan Allah sebagai pencipta teka-teki terhebat. Semasa dia menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dia menaburkan huruf-huruf ini seperti debu ajaib di awal beberapa surah. Mungkin dia memilihnya untuk mencampur adukkan sesuatu, seperti mengaduk bahan-bahan ke dalam adunan kek, supaya Al-Quran menjadi istimewa dan tidak seperti buku lain. Ia sentiasa bersendirian di awal, tidak disambung dengan perkataan lain, dan kita menyebutnya huruf demi huruf, seperti alif, lam, mim. Seolah-olah Allah berfirman, ini petunjuk, bolehkah kamu temui rahsianya? Muqatta'at ni memang hebat. Ia penting kerana ia menjadikan Al-Quran tersendiri. Tiada buku lain yang memulakan bab dengan huruf rawak seperti ini. Ia seperti jubah adiwira yang hanya dipakai oleh Al-Quran. Ia memberitahu kita bahawa ini bukan sekadar buku cerita biasa. Ia adalah sesuatu yang menakjubkan dengan lapisan keajaiban. Dalam surah ke-56 Al-Waqiah, ia berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya, dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz, tidak disentuh, melainkan oleh mereka yang diakui bersih dan suci. Huruf-huruf permulaan mungkin penggal bagi harta karun yang tersembunyi itu, menunjukkan kepada kita betapa istimewanya Al-Quran. Apa maksudnya untuk kita? Muqatta'at ni macam jemputan ke parti misteri. Ia mengisyaratkan bahawa ada lebih banyak lagi dalam Al-Quran daripada yang dilihat. Mungkin rahsia yang kita belum nampak lagi, menunggu untuk kita terokai. Ia mengujarkan kerana ia bermakna Al-Quran tidak membosankan. Ia adalah buku yang penuh dengan kejutan. Suatu hari nanti seseorang yang sangat bijak mungkin akan mengetahui maksudnya. Tetapi sehingga itu, kita boleh meneka dan berseronok. Al-Quran berkata, maka apakah mereka tidak memikirkan isi Al-Quran dalam surah ke-4, Quran Pulp 2. Huruf-huruf itu seperti cabaran. Ayuh kawan-kawan, mari kita mulakan pengembaraan. Jadi, huruf-huruf pelik ini, muqatta'at, tidak mempunyai makna yang kita tahu lagi, tetapi ia sangat penting. Ia berada di awal 29 surah, muncul seperti kejutan kecil untuk berkata, hei, lihat sini. Nak tahu lebih lanjut kenapa ia ada, bagaimana ia berfungsi, dan apa maksudnya. Mari kita sama-sama ikuti pengembaraan ini, dan cari jawapannya. Cuba ini, lain kali bila kamu dengar Al-Quran, dengar Alif Lam Mim atau Ha Mim di awal surah, sebut dengan kuat, seronok sebutkannya. Fakta menarik. Terdapat 14 set huruf-huruf ini, hanya menggunakan 14 daripada 28 huruf Arab. Ia seperti kelab rahsia dengan kod istimewanya sendiri. Muqatta'at mengingatkan kita bahawa Al-Quran penuh dengan keajaiban dan misteri.
ia mengajak kita untuk meneroka siap bertanya dan mencari ilmu. Kehadiran huruf-huruf ini menggalakkan penghayatan yang lebih mendalam terhadap teks, mendorong pembaca untuk merenungkan hikmah ilahi dan lapisan makna yang tidak terhingga dalam Al-Quran. Ia seperti teka-teki yang menunggu untuk diselesaikan. Sama seperti teka-teki yang mencabar kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif, Muqatta'at memberi inspirasi kepada kita untuk mendalami pemahaman kita tentang Al-Quran. Ia mengingatkan kita bahwa perjalanan pembelajaran dan penemuan sentiasa berterusan, dipenuhi dengan momen-momen ilham dan penyingkapan. Al-Quran bukan sekadar buku biasa, ia dipanggil yang dibaca, Al-Quran. Itu petunjuk besar. Bayangkan peti harta karun yang kelihatan biasa di luar tetapi mempunyai emas berkilauan tersembunyi di dalamnya. Al-Quran adalah seperti itu, mudah dibaca, tetapi mungkin ada mesej rahasia yang menunggu untuk ditemui. Huruf-huruf awal yang pelik yang kita bincangkan tadi, Muqatta'at adalah sebahagian daripada teka-teki itu. Ia membantu menjadikan Al-Quran istimewa, seperti kunci ajaib yang mengunci dan membuka kunci kejutan. Mari kita terokai mengapa ia lebih daripada sekadar buku dan apa yang mungkin dilakukan oleh huruf-huruf itu. Al-Quran suka memberitahu kita bahwa ia istimewa, dan ia malah memanggil dirinya Al-Quran bahasa Arab berkali-kali. Berikut adalah beberapa contoh. Dalam surah ke-12, Yusuf, ia mengatakan, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran bahasa Arab agar kamu memahaminya." Dalam surah ke-20, ia berbunyi, "Dan demikianlah kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran bahasa Arab, agar mereka berhati-hati atau mengingatnya." Dan dalam surah ke-43, ia mengatakan, "Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran bahasa Arab, agar kamu menggunakan akalmu." Lihat, ia tidak dipanggil buku bahasa Arab, ia adalah Al-Quran bahasa Arab yang bermaksud yang dibaca. Itu petunjuk, ia seperti Al-Quran berkata, "Saya mudah untuk diucapkan dengan lantang, tetapi saya mempunyai kejutan di dalamnya." Muqatta'at seperti Alif Mim atau Ha Mim, berdiri di permulaan 29 surah, melambai kepada kita seperti bendera kecil untuk melihat sesuatu yang lebih istimewa. Mengapa Al-Quran lebih daripada sekadar buku? Mungkin kerana ia adalah hadiah daripada Allah, pencipta segala sesuatu, dan dia mahu ia menjadi sangat hebat. Memanggilnya yang dibaca, boleh bermakna ia mudah untuk kita katakan, walaupun dengan huruf-huruf pelik itu, tetapi juga sukar untuk disalin. Ia seperti silap mata, Anda boleh menontonnya, tetapi Anda tidak boleh melakukannya sendiri. Huruf-huruf awal mungkin ada di sana untuk mengingatkan kita bahawa ia bukan biasa. Dalam surah ke-41, Fussilat, ia mengatakan sebuah kitab yang ayat-ayatnya terperinci, Al-Quran bahasa Arab untuk orang-orang yang mengetahui. Ia seperti Allah berkata, "Ini untuk kamu nikmati, tetapi ada lebih banyak lagi jika kamu melihat dengan teliti." Bagaimana Al-Quran menjadi lebih daripada sekadar buku? Bayangkan Allah sebagai pencerita terbaik yang pernah ada. Apabila dia menurunkan Al-Quran, dia mencampurkan sedikit misteri, seperti menambah taburan pada kek cawan. Muqatta'at itu mungkin bahan-bahan istimewa yang dia masukkan untuk menjadikan Al-Quran berbeza daripada yang lain. Ia duduk di permulaan bab, tidak bercampur dengan perkataan lain seperti pengawal kecil berkata, "Disinilah keajaiban bermula." Mungkin Allah menyembunyikan lapisan rahsia di sebalik kata-kata itu, dan huruf-huruf itu adalah petunjuk untuk mencarinya. Ia boleh dibaca, tetapi ia juga merupakan teka-teki yang menunggu untuk kita mainkan. Ini sangat penting. Ia menjadikan Al-Quran unik. Buku biasa tidak mempunyai huruf rahsia atau memanggil diri mereka yang dibaca berulang kali. Muqatta'at adalah seperti isyarat adiwira, berkelip untuk memberitahu kita, ini besar. Ia muncul dalam 29 surah, dan setiap kali kita mendengarnya seperti Tasin Mim dalam surah ke-26. Ia adalah peringatan bahawa Al-Quran mempunyai lapisan, seperti kek dengan frosting dan inti. Dalam surah ke-39, ia mengatakan Al-Quran bahasa Arab tanpa sebarang lengkungan agar mereka berhati-hati. Ia lurus dan jelas, tetapi huruf-huruf itu menambah sedikit misteri. Apa maksudnya untuk kita? Ia hebat, ia bermaknaan adalah seperti pemburuan harta karun yang boleh kita sertai. Muqatta'at dan nama yang dibaca membayangkan ada lebih banyak lagi untuk ditemui, seperti menemui bilik tersembunyi di rumah Anda. Mungkin, ia mempunyai rahsia yang hanya orang yang sangat bijak boleh buka suatu hari nanti. Tetapi buat masa ini, kita boleh berseronok meneka.
Al-Quran mahu kita memikirkannya, seperti dalam surah ke-47. Maka adakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Ia bukan sekadar buku untuk dibaca. Ia adalah pengembaraan untuk diterokai, dan huruf-huruf awal adalah petunjuk pertama kita. Jadi Al-Quran adalah lebih daripada sekadar buku. Ia adalah yang dibaca, hadiah istimewa dengan rahsia di dalamnya. Muka taat itu seperti pembantu kecil, menjadikannya menyeronokkan dan misteri. Ingin mengetahui bagaimana ia sesuai dengan nombor atau apalagi yang mungkin disembunyikannya? Mari kita teruskan pengembaraan ini. Cuba ini. Sebutkan alif lam mim atau hamim dengan kuat. Ia seperti nyanyian rahsia. Dengarkan mereka apabila istilah membaca Al-Quran. Fakta menarik. Perkataan Quran berasal daripada perkataan yang bermaksud membaca. Ia seperti buku itu berkata, bacalah aku penuh dengan kejutan. Ini dia satu fakta menarik. Al-Quran sangat sukakan nombor 19. Dalam satu bahagian istimewa, Al-Quran siap bercakap tentangnya secara terus. Huruf-huruf misteri di awal surah, yaitu muka ta'at, mungkin sedang bermain kira-kira dengan kita. Dan 19 mungkin nombor ajaib yang menghubungkan semuanya. Bayangkan Al-Quran seperti satu teka-teki besar, dan 19 adalah kod rahsia untuk menyelesaikannya. Jom kita selami dan lihat bagaimana nombor ini muncul dengan cara yang menarik bersama huruf-huruf pelik itu. Apa kata Al-Quran? Al-Quran memberi kita petunjuk besar tentang 19 dalam surah ke-4, Al-Muthir. Atasnya lah 19. Apa dia atasnya? Ada yang kata ia tentang para malaikat yang menjaga sesuatu yang penting, tetapi ia juga petunjuk bahawa 19 itu istimewa. Orang-orang pandai telah mengkaji surah-surah yang bermula dengan Hamim, yaitu surah 40, 41, 42, 44, dan 46. Mereka mengira berapa kali hak dan muncul dan cuba teka. Nombor yang mereka temukan sesuai dengan 19, seperti kunci yang masuk ke dalam mangga. Contohnya, semua huruf ha dan mim dalam surah-surah itu jika dicampur akan menjadi satu nombor yang boleh dibahagikan dengan 15 dengan sempurna. 2,147 kali 15 bersamaan 17. Satu nombor yang sangat menarik. Kenapa? Kenapa 19 begitu penting? Mungkin itu cara Allah menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran sangat teratur, seperti peta harta karun dengan nombor, dan bukannya tanda X. Muka taat mungkin sebahagian daripada rancangan ini, memastikan semuanya tersusun dengan tepat. Ia seperti membina menara dengan blok. Jika semuanya sama saiz, ia akan berdiri tegak dan kukuh. Nombor 19 mungkin ada untuk membuktikan bahawa Al-Quran bukanlah sesuatu yang rawa, ia adalah sebuah karya agung. Dalam surah Al-Dudd 4, selepas menyebut tentang 19, ia mengatakan, sesungguhnya kami telah menjadikannya peringatan dan pengajaran bagi sesiapa yang mahu mengambil pengajaran. Fledid. Mungkin 19 mengingatkan kita untuk melihat dengan lebih dekat keajaiban Al-Quran. Bagaimana 19 boleh menyelinap masuk ke dalam Al-Quran dengan huruf-huruf itu? Bayangkan Allah sebagai guru matematik terbaik. Semasa dia menciptakan Al-Quran, dia mungkin telah mengira huruf ha dan mim dalam 7 surah itu agar sepadan dengan 19 dengan sempurna. Ia seperti menanam telur Easter tersembunyi untuk kita cari. Contohnya, surah 40 mempunyai 64 ha dan 30 mim. Surah 41 mempunyai 48 ha dan 276 mim. Dan seterusnya, sehingga ke-77 surah itu digabungkan menjadi satu nombor besar, 2,147, yang boleh dibahagikan dengan 19 sebanyak 13 kali. Ia bukanlah satu kebetulan, seolah-olah Allah melukis corak nombor dengan muka taat sebagai berusnya. Penting, perkara tentang nombor 19 ini sangat penting. Ia seperti jabat tangan rahsia antara Al-Quran dan kita. Ia menjadikan muka taat lebih menarik kerana ia bukan sekadar huruf rawa. Ia adalah sebahagian daripada helah matematik yang besar. Tiada buku lain yang boleh buat macam ni. Apabila kita mendengar Hamim pada permulaan surah 42, ia seperti Al-Quran sedang berbisik. Lihat nombor saya. Ia adalah satu perkara yang besar kerana ia menunjukkan bahawa Al-Quran mempunyai susunan yang istimewa, seperti lagu, di mana setiap notanya sesuai dengan sempurna. Dalam surah 19 ia mengatakan, dan kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan Al-Quran yang agung. Mungkin 19 adalah sebahagian daripada keagungan itu. Maksudnya, apakah maksud semua ini bagi kita? Ia sangat menarik, seolah-olah Al-Quran adalah permainan sorok-sorok dengan nombor.
muka taat dan 19 menunjukkan bahawa kita boleh terus mencari corak dan kejutan. Ia bukan sekadar buku untuk dibaca, ia adalah teka-teki untuk diselesaikan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemui lebih banyak rasa nombor seperti 19 yang muncul di tempat lain. Al-Quran mahu kita berfikir, seperti yang dikatakan dalam surah 38, yaitu kitab yang memberi berkat, supaya mereka memikirkan tentang ayat-ayatnya. Misteri 19 bermaksud pengembaraan kita baru sahaja bermula. Kira-kira menyeronokkan menanti. Jadi nombor 19 umpama tongkat sakti dalam Al-Quran, melintasi muka taat untuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang menakjubkan. Ia bukan sekadar tentang menemui betapa istimewanya Al-Quran. Nak tahu apa lagi helah yang ada pada huruf-huruf ini? Jom teruskan penerokaan. Nota untuk kanak-kanak cuba ini. Kira hingga 19 dengan jari anda lain kali apabila anda mendengar Hamim dalam Al-Quran. Lihat jika anda boleh membayangkannya sebagai kod rahsia. Fakta menarik. 19 ialah nombor perdana. Ia hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan satu sahaja. Tiada nombor lain yang boleh. Bagaimana kalau Al-Quran mempunyai cetakan tersembunyi, seperti pelan rahsia? Bayangkan kalau setiap huruf dan setiap perkataan diletakkan dengan tujuan, mencipta corak yang tidak kelihatan pada awalnya tetapi sangat bermakna. Huruf-huruf muka taat, mungkin sebahagian daripada rekaan besar ini, membentuk cetakan yang mendedahkan lapisan Al-Quran yang lebih mendalam. Apa kata Al-Quran? Al-Quran memberi bayangan tentang rekaannya yang rumit dalam surah Yusuf, di mana ia mengatakan, "Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, kisah yang sebaik-baiknya dengan wahyu yang kami berikan kepadamu akan Al-Quran ini, walaupun engkau sebelum itu dari orang-orang yang tidak mengetahui akan Alkitab-kitab yang diturunkan sebelumnya." Surah Yusuf. Kisah yang sebaik-baiknya, ini mungkin lebih daripada sekadar cerita. Ia mungkin sebahagian daripada rancangan terperinci yang melibatkan muka taat sebagai komponen utama. Contohnya, dalam surah Yasin, ia bermula dengan Yasin. Huruf-huruf ini tidak dijelaskan, tetapi ia mungkin penanda dalam cetakan tersembunyi ini. Kenapa? Kenapa Al-Quran mempunyai cetakan tersembunyi? Mungkin Allah menginginkan kita untuk menemui kerumitan Al-Quran dari masa ke masa, seperti membuka lapisan hadiah. Huruf-huruf muka taat mungkin ada untuk mencabar kita, untuk membuat kita berfikir dan merenung dengan mendalam. Ia seperti melihat lukisan yang indah. Pada pandangan pertama, Anda melihat keseluruhan gambar, tetapi pemeriksaan yang lebih dekat mendedahkan butiran yang rumit. Al-Quran mengatakan dalam surah Sad, "Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat kebijaksanaan." Kebijaksanaan itu mungkin terletak pada corak tersembunyi ini, menunggu untuk kita temui. Bagaimana? Bagaimana cetakan ini berfungsi? Bayangkan Allah sebagai arkitek agung, mereka bentuk Al-Quran dengan tepat. Huruf-huruf muka taat boleh bertindak sebagai rasuk struktur dalam seni bina ilahi ini, menyatukan segala-galanya dengan cara yang tidak jelas pada mulanya. Contohnya, dalam surah Kaf, ia bermula dengan hanya satu huruf Kaf, surah Kaftaf. Huruf tunggal ini boleh menjadi batu asas dalam reka bentuk Al-Quran, membayangkan struktur yang belum kita fahami sepenuhnya. Ia seperti teka-teki di mana setiap bahagian mempunyai tempat yang khusus. Sangat penting. Idea cetakan tersembunyi ini sangat penting. Ia menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sekadar koleksi ayat, tetapi karya agung yang dihasilkan dengan teliti. Huruf-huruf muka taat bukanlah rawak. Ia seperti koordinat pada peta, membimbing kita melalui reka bentuk Al-Quran yang rumit. Dalam surah Al-Ankabut, ia mengatakan, "Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan amal-amal yang diredai. Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yang menjadikan mereka mencapai keredaan kami." Huruf-huruf muka taat boleh menjadi sebahagian daripada panduan ini, membawa kita kepada pemahaman yang lebih besar. Implikasi. Apa maksudnya untuk kita? Ia seperti dijemput untuk menyelesaikan misteri besar, di mana rahsia Al-Quran adalah hadiah utama. Huruf-huruf muka taat menunjukkan bahawa kita boleh menyelami lebih dalam, meneroka lapisan Al-Quran, dan menemui kebijaksanaan tersembunyi di dalamnya. Ia bukan sekadar membaca, ia tentang berinteraksi dengan Al-Quran pada tahap yang mendalam. Dalam surah Az-Zumar, ia mengatakan, patutkah keadaan dan balasan orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu?
Disamakan dengan orang-orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu ialah kebenaran, sedangkan orang-orang yang mendustakan itu tetap dalam keadaan kufurnya. Mereka yang mendustakan itu tidak akan mendapat hidayah petunjuk melainkan orang-orang yang berfikir sahaja yang dapat mengambil pengajaran. Surah Az-Zumar 39. Cetakan tersembunyi bermaksud perjalanan penemuan kita berterusan, menawarkan peluang tanpa henti untuk refleksi dan pandangan. Membongkar lapisan. Jadi, Al-Quran mungkin mempunyai cetakan tersembunyi dengan huruf-huruf muqatta'at sebagai bahagian penting dalam reka bentuknya. Ia seperti karya agung yang menunggu untuk dihargai sepenuhnya, satu perincian pada satu masa. Bersedia untuk membongkar lebih banyak lapisan tersembunyi ini? Mari kita teruskan penerokaan kita. Nota untuk kanak-kanak cuba ini. Lukis cetakan tempat kegemaran Anda dan sembunyikan simbol rahsia di dalamnya, seperti huruf-huruf muqatta'at. Bolehkah kawan-kawan Anda menemuinya? Fakta menarik. Cetakan digunakan oleh arkitek untuk membina segala-galanya daripada rumah kepada bangunan pencakar langit. Sama seperti reka bentuk tersembunyi Al-Quran yang mungkin dibina dengan huruf. Bab pertama dalam Al-Quran dipanggil Al-Fatihah, yang bermaksud pembuka. Ia seperti kunci kepada pintu yang berkunci, atau mungkin seluruh Al-Quran. Tidak seperti 29 bab yang mempunyai huruf-huruf muqatta'at yang misteri, Al-Fatihah tidak mempunyainya, tetapi ia tetap istimewa. Ia mempunyai 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 159 huruf. Semua nombor yang terasa seperti isyarat rahsia. Ada yang berpendapat Al-Fatihah membuka 112 bab yang lain, dan kita membacanya 2 kali dalam setiap solat. Jadi ia pasti sesuatu yang sangat penting. Mungkinkah ia peta kepada keajaiban tersembunyi Al-Quran? Mari kita ketahui. Apa kata Al-Quran? Al-Quran menyebut tentang Al-Fatihah dalam surah Al-Hijr. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Nabi Muhammad SAW mengatakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, itu adalah 7 ayat Al-Fatihah. Kerana kita membacanya dalam setiap solat. Ia bermula seperti ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-Fatihah, satya muqatta'at di sini. Tetapi ia seperti keluar kepada semua bab, berdiri tegak-tegak di hadapan. Kenapa? Kenapa Al-Fatihah dipanggil-panggil pembuka? Mungkin kerana ia adalah kunci yang memulakan segalanya. Fatihah berasal dari perkataan yang bermaksud membuka, seperti membuka peti harta karun atau pintu gerbang yang terkunci. Ada yang berpendapat Allah meletakkannya di awal untuk membuka rahsia dalam bab-bab lain, seperti misteri muqatta'at. Ia dibaca dalam setiap solat 2 kali. Jadi ia seperti kata ajaib yang mempersiapkan kita untuk pengembaraan Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah, ia diakhiri dengan tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah Sapun Mam. Mungkin ia membimbing kita untuk memahami seluruh kitab ini. Bagaimana? Bagaimana Al-Fatihah berfungsi sebagai kunci? Bayangkan Allah sebagai pembuat kunci terhebat. Dia menjadikan Al-Fatihah dengan tepat 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 129 huruf. Semua nombor istimewa yang akan kita bincangkan nanti. Ia pendek tetapi hebat, seperti kunci kecil yang sesuai dengan pintu gerbang yang besar. Ada yang mengatakan ia berkaitan dengan muqatta'at dengan mengatur seluruh Al-Quran, seperti kepingan pertama dalam teka-teki. Kita membacanya berulang kali dalam solat, jadi ia seperti memutar kunci untuk membuka keajaiban Al-Quran setiap hari. Penting, Al-Fatihah sangat penting. Ia seperti adiwira bagi semua bab. Ia adalah satu-satunya surah yang wajib kita baca dalam setiap solat, dan ia adalah yang pertama dalam Al-Quran. Nombor-nombor itu, 729, 139, istimewa kerana ia adalah nombor perdana. Ia hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, dan ia terasa seperti kod rahsia. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Fatihah datang selepas itu, memulakan panduan, dan mungkin membuka rahsia muqatta'at juga. Implikasi, apa maksudnya untuk kita? Hebatnya, Al-Fatihah sebagai pembuka, menunjukkan ia adalah tiket kita kepada pengembaraan besar Al-Quran. Ia seperti mendapat kunci ke rumah kelab rahsia. Setiap kali kita membacanya, kita memulakan perjalanan, mungkin lebih dekat untuk memahami huruf-huruf pelik dalam bab-bab lain. Al-Quran suka apabila kita memikirkannya, seperti dalam surah Muhammad. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran?
Al-Fatihah bermaksud kita bukan sekadar membaca, kita membuka pintu kepada sesuatu yang besar. Membuka kesenangan. Jadi Al-Fatihah adalah pembuka, kunci kepada segalanya. Ia tidak mempunyai muqatta'at, tetapi ia mungkin ketua yang membantu kita memahaminya. Dengan 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 139 huruf, ia bersedia untuk memimpin kita ke dalam misteri Al-Quran. Ingin tahu petunjuk apa lagi yang tersembunyi dalam kata-katanya? Mari kita terus putar kuncinya. Nota untuk kanak-kanak, cuba ini. Baca Al-Fatihah dengan kuat, atau dengarkannya, dan kira 7 ayatnya dengan jari Anda. Ia seperti isyarat rahsia dengan Al-Quran. Fakta menarik. Fatihah bermaksud pembuka dalam bahasa Arab, seperti membuka hadiah atau pintu kepada sesuatu yang menarik. Al-Quran mempunyai lebih banyak kejutan daripada sekadar muqatta'at. Kadang-kadang ia menambah huruf, menghilangkan beberapa, atau malah menyusunnya semula, seperti menulis Ibrahim dalam 2 cara yang menarik. Trik kecil ini tidak merosakkan cara kita menyebut perkataan, tetapi ia seperti isyarat daripada Al-Quran, berkata, lihat lebih dekat. Muqatta'at mungkin menjadi bintang utama, tetapi huruf dan kata-kata yang menarik ini juga merupakan sebahagian daripada misteri. Itulah sebabnya Al-Quran menggelarkan dirinya Al-Quran bahasa Arab dan bukan sekadar buku, kerana ia sentiasa boleh dibaca, walaupun dengan kelainan ini. Mari kita lihat keseronokannya. Apa kata Al-Quran? Al-Quran suka mempamerkan gaya istimewanya. Contohnya, nama Ibrahim berubah bergantung pada surah. Dalam surah kedua Al-Baqarah, ia ditulis Ibrahim sebanyak 6 kali seperti kehilangan bunyi I. Contohnya, Al-Quran Google. Tetapi dalam surah ketiga Ali Imran, ia adalah Ibrahim sebanyak 7 kali dengan I tambahan Al-Quran 399. Dan Al-Quran mengatakan ia sempurna untuk dibaca. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran bahasa Arab supaya kamu memahami. Walaupun dengan ejaan yang menarik ini, kita menyebutnya dengan cara yang sama, Ibrahim. Ada juga trik lain, seperti huruf kecil di atas perkataan atau tanda senyap, menjadikannya mudah dibaca, tetapi penuh rahasia. Kenapa? Mengapa Al-Quran bermain dengan huruf dan kata-kata seperti ini? Mungkin itu cara Allah menjadikannya lebih menyeronokkan, seperti permainan sorok-sorok dengan abjad. Muqatta'at memulakan surah, tetapi kelainan ejaan ini mungkin merupakan petunjuk kepada rahasia besar. Ia seperti meletakkan teka-teki di dalam cerita. Kamu boleh menikmati cerita itu, tetapi teka-teki itu membuat kamu berfikir. Al-Quran memberi petunjuk tentang ini dalam surah ke-41, yaitu sebuah kitab yang kami telah menjelaskannya ayat-ayatnya, menjadi Al-Quran yang berbahasa Arab untuk kaum yang berakal. Mungkin bahagian yang menarik ini adalah untuk kanak-kanak pintar seperti kita temui. Bagaimana? Bagaimana huruf-huruf yang menarik ini terjadi? Bayangkan Allah sebagai penulis paling hebat. Semasa dia menurunkan Al-Quran, dia mungkin telah menaburkan trik ini, seperti menambah kod rahasia pada surat. Untuk Ibrahim, dia menulisnya dengan satu cara dalam surah kedua, tanpa I tambahan, dan cara lain dalam surah ketiga, dengan I, tetapi kita masih menyebutnya sama. Ia seperti melukis muka senyuman dalam 2 cara, tetapi ia tetap senyuman. Muqatta'at mungkin berfungsi dengan kelainan ini, seperti rakan sepasukan dalam permainan, mengubah sesuatu untuk menyembunyikan sesuatu yang hebat. Penting, huruf dan kata-kata yang menarik ini sangat penting. Ia menjadikan Al-Quran teka-teki yang unik. Tiada buku lain yang mencampur adukan ejaan seperti ini dan masih kedengaran sempurna. Muqatta'at seperti Alif Lam Ra dalam surah ke-11, Hud, memulakan keseronokan dan kemudian trik ini berterusan. Ia seperti pertunjukan silap mata di mana setiap helah adalah wow. Al-Quran berbangga dengannya dalam surah ke-43. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran yang berbahasa Arab ini untuk kamu, supaya kamu memahaminya. Ia penting kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah latihan otak. Implikasi, apa maksudnya bagi kita? Ia sangat hebat. Ia menunjukkan bahawa Al-Quran penuh dengan kejutan yang menanti kita. Muqatta'at dan ejaan yang menarik ini berkata, jangan hanya membaca saya, terokai saya. Mungkin ada mesej tersembunyi di sebalik Ibrahim atau huruf-huruf kecil itu, seperti peta harta karun dengan titik tambahan. Al-Quran suka apabila kita memikirkannya, seperti dalam surah keempat. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Ini bermakna kita adalah detektif, dan setiap huruf yang menarik adalah petunjuk untuk dipecahkan. Lebih banyak kelainan untuk ditemui.
Jadi, Al-Quran mempunyai huruf dan kata-kata yang menarik, seperti Ibrahim, bermain pakaian, dan semuanya adalah sebahagian daripada pengembaraan mukatta'at. Ia bukan kesilapan, ia adalah misteri. Mahu lihat bagaimana Al-Quran mencabar kita untuk meniru semua keseronokan ini? Mari kita terus menggali petunjuk seterusnya. Nota untuk kanak-kanak cuba ini, sebutkan Ibrahim dengan kuat, Ibrahim. Sekarang lihat dalam surah kedua dan surah ketiga, ia kelihatan berbeza tetapi bunyinya sama. Hebat kan? Fakta menarik. Al-Quran trik penulisan lama seperti huruf kecil untuk menjadikan mudah dibaca dan rahasia pada masa yang sama. Quran memberikan satu cabaran yang sangat hebat, bukan sahaja kepada kita manusia, malah kepada jin juga. Ia berkata, cuba buat sesuatu seperti aku. Ia bukan sekadar menulis cerita, ia tentang menandingi keajaiban Quran seperti mukatta'at dan segala rahsianya. Quran memberikan 5 cabaran besar daripada membuat keseluruhan buku seperti itu hinggalah kepada satu surah sahaja. Tiada siapa yang pernah berjaya dan Quran mengatakan tiada siapa yang akan mampu. Kenapa susah sangat? Jom kita daki gunung cabaran ini dan cari tahu. Quran mencabar kita 5 kali dengan cabaran besar. Inilah dia, ayat seperti itu. Maka hendaklah mereka mendatangkan satu surah yang sepertinya, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Seluruh Quran seperti itu. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berhimpun untuk mendatangkan seumpamanya Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang seperti itu, walaupun mereka bantu-membantu antara satu sama lain. Quran 11:8, 10 surah seperti itu. Atau mereka yang kafir itu berkata, dia Muhammad telah mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian, maka datangkanlah 10 surah yang direka-reka seperti Al-Quran itu. Dan panggillah sesiapa yang kamu dapat menolong kamu selain daripada Allah untuk membuatnya bersama-sama kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Quran 11. Satu surah seperti itu. Patutkah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Katakanlah kepada mereka, jika demikian, maka datangkanlah satu surah yang sepertinya, dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu sanggup selain daripada Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Satu surah lagi. Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang sepertinya, dan panggillah penolong-penolong kamu selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Cabaran-cabaran ini sangat besar, seperti mendaki 5 gunung gergasi. Kenapa Quran mencabar semua orang? Mungkin Allah mahu menunjukkan betapa hebatnya ia. Mukatta'at seperti alif lam mim, alam dalam surah 2 dan segala permainan kata-katanya menjadikannya mustahil untuk ditiru. Ia seperti berkata, saya yakin kamu tak boleh bina kapal angkasa seperti saya. Quran mengatakan tiada siapa yang boleh kerana ia datangnya daripada Allah, bukan daripada manusia. Dalam surah 2, ia menambah, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan ketahuilah bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat membuatnya, maka taklah kamu akan api neraka. Ia adalah cabaran untuk membuktikan ia adalah satu-satunya. Bagaimana Quran menjadikan cabaran-cabaran ini begitu sukar? Bayangkan Allah sebagai pencipta permainan terunggul. Dia memenuhi Quran dengan perkara-perkara istimewa seperti mukatta'at, nombor rahsia, dan permainan kata-kata yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Ia bukan sekadar menulis sesuatu yang cantik, ia tentang menjadikannya ajaib juga. Cabaran terkecil adalah satu surah, seperti surah Al-Kautsar, surah 108, yang sangat pendek. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Walaupun hanya sedikit itu, tanpa mukatta'at, ia tetap sukar untuk ditiru. 5 cabaran ini sangat penting. Ia seperti kehebatan adiwira. Mukatta'at seperti Hamim dalam surah 40 adalah sebahagian daripada apa yang menjadikan Quran tidak dapat dikalahkan. Tiada siapa yang pernah menghasilkan walaupun satu surah seperti itu selama ribuan tahun. Ia adalah sesuatu yang besar kerana ia menunjukkan bahawa Quran bukan sekadar kata-kata. Ia adalah mukjizat. Quran menyatakannya dengan jelas dalam surah 4, dan kalaulah Al-Quran itu datangnya daripada selain Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak padanya. Tiada kesalahan, tiada salinan, ia sangat istimewa.
Apa maksudnya ini untuk kita? Ia epik. Ia menunjukkan bahawa Quran adalah juara bagi semua kitab. Muqatta'at dan cabaran-cabaran ini berkata, "Cubalah jika kamu berani." Ia menyeronokkan kerana ia membuatkan kita tertanya-tanya apa yang begitu menakjubkan tentangnya, seperti misteri yang belum dapat kita selesaikan. Mungkin rahsianya terletak pada huruf-huruf itu, atau cara ia disusun. Quran mahu kita berfikir, seperti dalam surah 47, maka adakah mereka sengaja tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Ini bertutu. Ini bermakna, kita adalah sebahagian daripada permainan ini. Dapatkah kita mengetahui mengapa ia tidak dapat dikalahkan? Jadi, 5 cabaran besar Quran adalah seperti cabaran, saya cabar kamu kepada seluruh dunia. Dengan muqatta'at dan segala keajaibannya, ia lebih sukar daripada mendaki gunung tertinggi. Mahu lihat bagaimana surah-surah berfungsi seperti dinding dalam permainan ini. Jom teruskan. Cuba ini, pilih satu surah pendek seperti Al-Kautsar, dan cuba tulis cerita pendek kamu sendiri. Lihat betapa susahnya untuk menjadikannya istimewa seperti Quran. Fakta menarik, jin adalah makhluk gaib yang diperbuat daripada api. Bayangkan mereka juga sedang berusaha untuk menandingi Quran. Setiap bab dalam Al-Quran dipanggil surah yang bermaksud dinding dalam bahasa Arab. Menarik kan? Bayangkan setiap bab seperti dinding besar yang diperbuat daripada batu bata, dan batu bata itu adalah ayat-ayat di dalamnya. Huruf-huruf muqatta'at, huruf awal yang pelik itu, mungkin seperti pengawal yang berdiri di pintu gerbang 29 dinding ini, menjaga sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Cabaran terkecil Al-Quran adalah untuk membuat satu dinding penuh satu bab, bukan hanya satu bata satu ayat. Jadi dinding ini pasti menjadi sebahagian besar daripada misteri. Mari kita bina idea ini dan lihat apa yang ada di sebaliknya. Al-Quran sangat menyukai dindingnya. Dalam surah Yunus, ia mencabar kita. Katakanlah, wahai Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang sebanding dengannya, Al-Quran. Dan panggillah sesiapa yang kamu dapat selain dari Allah untuk menolong kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Ia sentiasa tentang surah, dinding, bukan satu ayat, seperti dalam surah Al-Baqarah. Oleh itu, jika kamu, wahai golongan yang ingkar, dalam keraguan tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang sebanding dengannya. Huruf muqatta'at menjaga beberapa dinding, seperti Alif Lam Mim, Al-Mim, dalam surah Ali Imran 3 Imran, atau Ta Sin Mim, dalam surah Asy-Syu'ara, surah 6 Setiap dinding mempunyai bata ayat, tetapi keseluruhan dinding adalah yang penting. Kenapa dipanggil dinding? Mungkin Allah mahu setiap bab menjadi seperti kubu yang kuat, melindungi sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Surah bermaksud dinding yang melindungi sesuatu, seperti dinding istana di sekeliling harta karun. Huruf muqatta'at mungkin ada untuk mengunci pintu gerbang, memastikan hanya orang yang tepat mengintip ke dalam. Dalam surah Al-Waqi'ah, ia memberi petunjuk tentang ini. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya, dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz. Dinding mungkin menyembunyikan kitab rahasia itu, dan huruf-huruf itu adalah pengawalnya. Bagaimana dinding dan batu bata ini berfungsi? Bayangkan Allah sebagai pembina terbaik yang pernah ada. Dia membuat 114 dinding untuk Al-Quran, setiap satu dengan timbunan batanya sendiri ayat. Beberapa dinding, seperti 29 daripadanya, mendapat pengawal muqatta'at di hadapan, seperti Mim dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-44 Quran Foto. Bata-bata itu muat dengan sempurna di dalam, tetapi dinding adalah perkara yang besar. Itulah yang kita tidak boleh tiru. Dinding pendek seperti surah Al-Masad, surah ke-111, hanya mempunyai 5 bata. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah dia bersama. Tetapi walaupun dinding kecil itu terlalu sukar untuk dibina seperti Al-Quran, idea dinding dan bata ini sangat penting. Ia seperti pelan tindakan Al-Quran. Huruf muqatta'at menjadikan 29 dinding sangat istimewa, menonjol seperti menara di bandar. Ia adalah masalah besar kerana cabaran terkecil adalah keseluruhan surah, bukan satu ayat, menunjukkan setiap dinding sangat kuat. Al-Quran bermegah tentangnya dalam surah Hud. Katakanlah wahai Muhammad, oleh itu, datangkanlah 10 surah yang diada-adakan seperti Al-Quran itu, yang menyerupainya, dan panggillah sesiapa yang kamu dapat daripada orang-orang yang kamu percaya kepada kebolehan mereka, selain dari Allah,
untuk menolong kamu dalam hal ini, jika betul kamu orang-orang yang benar. Walaupun satu dinding tidak dapat ditandingi, betapa hebatnya itu. Apa maksudnya untuk kita? Ia hebat. Ia menunjukkan dinding Al-Quran seperti kubu teka-teki gergasi. Huruf muqatta'at yang menjaga 29 daripadanya berkata, "Cuba pecah masuk." Ia menyeronokkan kerana ia bermakna setiap bab adalah misteri mini, bukan hanya bata longgar. Mungkin harta karun itu berada di sebalik tembok itu, menunggu kita untuk mengetahuinya. Al-Quran suka apabila kita memikirkannya, seperti dalam surah Sad, kitab yang penuh berkat, supaya mereka memikirkan tentang ayat-ayatnya. Kita pendaki dinding sekarang, mari kita teruskan penerokaan. Jadi, bab-bab Al-Quran adalah dinding, ayat-ayat adalah bata, dan huruf muqatta'at adalah penjaga pintu di kubu besar ini. Setiap dinding adalah cabaran yang kita tidak boleh tiru, melindungi sesuatu yang menakjubkan, mahu mengintip ke dalam kitab harta karun yang tersembunyi. Mari kita naik ke petunjuk seterusnya. Cuba ini. Bayangkan membina dinding dengan bata mainan. Tambahkan huruf yang pelik, seperti E atau He di hadapan sebagai pengawal. Bolehkah Anda menjadikannya sehebat bab Al-Quran? Fakta menarik. Surah bermaksud dinding. Dalam bahasa Arab, seperti dari sekeliling taman Tod. Selamat datang ke bahagian yang paling menarik. Bayangkan Al-Quran seperti kotak ajaib dengan kejutan di dalamnya. Bagaimana jika ada sebuah buku tersembunyi di dalam Al-Quran, menanti untuk ditemui? Dalam surah ke-56, Al-Quran memberi petunjuk besar. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang dapat menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Itu seperti mengatakan ada scroll rahasia di dalam Al-Quran yang kita kenal. Huruf-huruf muqatta'at, huruf-huruf pelik seperti Alif Lam Mim, mungkin peta harta karun yang membawa kita kepadanya. Kenapa ada buku tersembunyi di dalamnya? Mungkin Allah ingin menyimpan beberapa rahasia yang sangat istimewa untuk kemudian hari, seperti hadiah kejutan yang kamu buka pada hari jadimu. Huruf-huruf muqatta'at mungkin ada untuk menjaganya, seperti kunci pada peti harta karun yang hanya orang yang paling suci dapat membukanya. Dalam surah ketika-ketika, ia membincangkan tentang orang yang suci. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan segala kekotoran daripada kamu, wahai ahli keluarga Nabi, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Mungkin merekalah yang akan menemui buku tersembunyi itu suatu hari nanti. Bagaimana buku tersembunyi ini kekal di dalam? Bayangkan Allah sebagai ahli silap mata yang paling pandai. Dia mungkin telah membungkus Al-Quran rahasia di dalam Al-Quran yang kita baca, seperti hadiah di dalam kotak yang lebih besar. Huruf-huruf muqatta'at boleh menjadi tanda-tanda kecil, seperti Hamim dalam surah ke-46. Quran Bottom Up menunjukkan di mana harta karun itu bermula. Ia masih boleh dibaca di luar, tetapi bahagian dalamnya mungkin memerlukan kunci khas seperti Al-Fatihah untuk membukanya. Ia seperti silap mata dengan dua lapisan. Buku harta karun tersembunyi ini sangat penting. Ia seperti menemui bilik rahasia di rumahmu. Huruf-huruf muqatta'at menjadikannya lebih menarik, bertindak seperti pengawal atau petunjuk dalam 29 surah. Tiada buku lain yang mempunyai versi tersembunyi di dalamnya. Al-Quran menggelarkan dirinya agung dalam surah ke-15, 7 ayat, yang disusun dengan susunan yang istimewa dan Al-Quran yang agung. Bahagian luarnya hebat, tetapi buku tersembunyi menjadikannya lebih hebat, 2 kali ganda hebat. Apa maksudnya ini bagi kita? Ia sangat menyeronokkan. Ia menunjukkan bahawa Al-Quran mempunyai lebih banyak kejutan. Huruf-huruf muqatta'at memberi petunjuk bahawa kita hanya melihat bahagian luar, dan ada buku harta karun yang menanti di dalam. Mungkin suatu hari nanti, seseorang yang sangat suci akan membukanya dan berkongsi rahasianya. Sehingga itu, kita boleh meneka dan meneroka seperti detektif. Al-Quran berkata dalam surah ke-38, kitab yang penuh berkat, supaya mereka memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami di dalamnya. Buku tersembunyi ini bermaksud pemburuan harta karun kita baru sahaja bermula. Jadi, Al-Quran mungkin menyembunyikan buku harta karun rahasia, dan huruf-huruf muqatta'at adalah peta kita. Bahagian luarnya mengagumkan, tetapi bahagian dalamnya adalah misteri yang hanya orang yang suci dapat menyentuhnya. Ingin melihat bagaimana nombor menari dalam pengembaraan ini? Mari kita gali lebih dalam.
Hai kawan-kawan, bersedia untuk seronok dengan nombor? Al-Quran suka nombor yang istimewa, ia dipanggil nombor perdana, seperti 7, 19, atau 112, yang hanya boleh dibahagi dengan satu, dan nombor itu sendiri. Nombor-nombor ini menari di seluruh Al-Quran, dari Al-Fatihah hingga ke surah-surah yang mempunyai huruf muqatta'at, seperti sebahagian daripada persembahan besar. Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 107 huruf, semuanya nombor perdana. Dan seluruh Al-Quran mempunyai 118 surah dan 6,236 ayat, yang juga boleh dibahagikan kepada bahagian-bahagian nombor perdana. Ia seperti pesta nombor, dan muqatta'at mungkin J-nya. Mari kita sertai tarian ini, dan lihat bagaimana ia berputar. Al-Quran memberi petunjuk nombor di mana-mana. Dalam surah Al-Hijr, ayat 87, ia mengatakan, "Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." 7 itu adalah 7 ayat Al-Fatihah, nombor perdana. Al-Fatihah bermula dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Ia mempunyai 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 139 huruf, semuanya nombor perdana. Seluruh Al-Quran mempunyai 112 surah, 1 plus 1 12 adalah nombor perdana. 6,236 ayat, 27 plus 6,2-nya nombor perdana. Dan surah Al-Mudassir, ayat 30 mengatakan di atasnya ada 19. 19 juga nombor perdana, dan ia muncul dengan muqatta'at seperti Hamim dalam surah Ghafir, ayat 1. Kenapa Al-Quran menggunakan nombor perdana yang menari ini? Mungkin Allah mahu menjadikannya sangat menarik dan mencabar, seperti silap mata matematik. Nombor perdana istimewa kerana ia unik, hanya satu, dan nombor itu sendiri yang boleh membahagikannya. Muqatta'at dan Al-Fatihah mungkin menggunakannya untuk menunjukkan keunikan Al-Quran, seperti cap jari yang tidak dapat ditiru. Ia seperti Allah berkata, "Lihatlah tarian nombor saya, ia tidak dapat ditandingi." Nombor 7 dalam Al-Fatihah dikaitkan dengan solat, menjadikannya sangat istimewa setiap hari. Bagaimana nombor-nombor ini menari? Bayangkan Allah sebagai koreografer terbaik. Dia memberi Al-Fatihah 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 139 huruf, semuanya nombor perdana dengan sengaja, seperti langkah dalam rutin tarian. 114 surah seluruh Al-Quran dibahagikan kepada 11, dan 6,236 ayat kepada 7, 6,29 gerakan perdana. Muqatta'at turut serta, seperti dalam surah Ash-Shura dengan Hamim. Ada yang mengatakan jumlahnya sepadan dengan 15, satu lagi nombor perdana. Ia seperti Allah merancang pesta nombor di mana setiap langkah sesuai dengan sempurna. Tarian nombor ini sangat penting, ia seperti irama rahsia Al-Quran. 7, 29, dan 139 Al-Fatihah adalah nombor perdana, dan jumlahnya seperti 2 plus 9, 11, juga nombor perdana. Ia sangat menakjubkan. Muqatta'at dalam 29 surah, satu lagi nombor perdana, menambah kepada iramanya. Tiada buku lain yang menari seperti ini. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nombor-nombor ini menjadikannya kukuh dan sangat menyeronokkan, persembahan yang menakjubkan. Apa maksudnya untuk kita? Ia hebat, ia menunjukkan Al-Quran adalah taman permainan nombor. Muqatta'at dan nombor perdana mengatakan ada lebih banyak lagi yang boleh ditemui, seperti gerakan tarian tersembunyi. Mungkin ia petunjuk kepada buku rahsia yang kita bincangkan tadi. Kita boleh sertai pesta ini dengan mengira dan meneka. Al-Quran suka apabila kita berfikir, seperti dalam surah Muhammad ayat 24. Maka apakah mereka tidak memikirkan isi Al-Quran? Nombor-nombor yang menari bermakna pengembaraan kita mempunyai irama. Mari teruskan bergerak. Jadi, nombor-nombor Al-Quran, 7, 19, 109, 110, menari seperti nombor perdana, dengan Al-Fatihah memimpin dan Muqatta'at berputar bersama. Ia pesta matematik dan misteri. Ingin tahu kenapa nombor-nombor ini sangat penting? Mari kita teruskan ke langkah seterusnya. Nota untuk kanak-kanak, cuba ini, kira hingga 7 sambil bertepuk tangan, itulah ayat-ayat Al-Fatihah. Kemudian cuba 15, ia satu lagi nombor kegemaran Al-Quran. Fakta menarik, nombor perdana seperti VIP, ia tidak berkongsi dengan sesiapa, kecuali satu dan dirinya sendiri. Kenapa ada huruf muqatta'at yang pelik-pelik? Macam Alif Lam Mim atau Hamim, dekat permulaan 29 surah dalam Al-Quran. Itulah soalan besar yang kita nak rungkaikan. Adakah huruf-huruf ni sekadar hiasan atau ada tugas rahsia? Mungkin ibarat kepingan puzzle, pengawal, atau ucapan salam daripada Allah.
Jom fikir sama-sama kenapa huruf-huruf aneh ni ada dalam pengembaraan besar Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Al-Quran tak dedahkan terus maksud muqatta'at, tapi bagi kita petunjuk. Dalam surah ketiga, Allah berfirman, Dialah yang menurunkan kepadamu kitab Quran, sebahagiannya ayat-ayat muhkamat, jelas maknanya, dan yang lain mutasyabihat, samar maknanya. Bahagian yang samar tu, itulah tempat Alif Lam Mim berada. Dan dalam surah ke-24, atasnya ada 19. 19 mungkin ada kaitan dengan muqatta'im dalam surah ke-40, isyarat yang ia sebahagian daripada sesuatu yang besar. Kenapa? Jadi kenapa ada muqatta'at ni? Ni beberapa tekaan menarik untuk tarik perhatian kita. Mungkin Allah letak macam tanda, hey, tengok sini, supaya kita tertanya-tanya dan bertanya. Tunjuk ia istimewa. Mungkin cara nak kata, ini bukan sekadar buku, ini daripada aku, macam kop di raja. Sembunyikan rahsia. Macam mana kalau ia jaga harta karun tersembunyi, macam yang kita bincang tadi. Dalam surah ke-5 Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Mungkin muqatta'at tu kunci dia. Ia ada untuk buat kita ingin tahu, macam teka-teki yang minta dirungkaikan. Macam mana? Macam mana kenapa ni berfungsi? Bayangkan Allah sebagai guru terbaik. Dia taburkan muqatta'at macam tasin dalam surah ke-27, 622 satra, dekat permulaan 29 surah untuk buat kita berfikir. Ia bukan sebahagian daripada cerita selepasnya. Ia berdiri sendiri, macam ucapan salam sebelum kelas bermula. Mungkin dia sengaja buat misteri, supaya kita gali lebih dalam keajaiban Al-Quran, macam detektif cari petunjuk. Penting. Soalan kenapa, ni sangat penting, macam jantung pengembaraan kita. Muqatta'at bukan sekadar rawak, ia penting dalam 29 surah, daripada Kaf, hingga Kaf Ha Ya Ain Sad. Ia jadikan Al-Quran berbeza daripada semua buku. Al-Quran cabar kita tiru dalam surah kedua, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya, jika kamu orang yang benar. Mungkin muqatta'at sebab ia susah ditiru, ia kepingan yang sangat istimewa. Implikasi, apa maksudnya untuk kita? Hebatnya, ia menunjukkan muqatta'at ada untuk buat kita terus meneka. Kalau ia pengawal atau petunjuk, maknanya Al-Quran ada lebih banyak nak tunjuk, macam parti kejutan yang menanti. Kita boleh tertanya-tanya dan meneroka, seronoknya. Al-Quran suka bila kita fikirkannya, macam dalam surah keempat. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran, Pan? Kenapa? Di sebalik huruf-huruf ni bermakna pemburuan misteri kita terbuka luas. Teruslah bertanya. Kenapa buat kita terus maju? Jadi kenapa ada muqatta'at? Mungkin untuk kejutkan kita, tandakan Al-Quran tu hebat, atau sembunyikan harta karun. Kita tak tahu pasti, tapi itulah seronoknya. Ia macam tanda tanya besar di langit, dorong kita belajar lebih banyak. Nak tahu macam mana ia sampai situ? Jom buka halaman seterusnya. Nota untuk kanak-kanak. In ibut Alif Lam Mim, Adam Fulan. Kamu bigdan kau itu kanak-kanak lekat. Fakta kadarat. Fakat hanya angin 15 dari 20 tahun huruf Arab. Macam pelepaskannya untuk misi Rishi. Macam mana huruf-huruf muqatta'at yang pelik tu, macam Alif Lam Mim atau Hamim, boleh ada kat awal 29 surah dalam Al-Quran. Diorang muncul macam silap mata ke, atau ada rancangan yang sangat bijak. Huruf-huruf pelik ni macam bendera kecil yang melambai, dan nak tahu macam mana diorang sampai situ adalah sebahagian daripada pengembaraan kita. Jom bayangkan macam mana Allah taburkan diorang dalam Al-Quran supaya jadi sangat istimewa. Apa kata Al-Quran? Al-Quran tunjukkan kita muqatta'at ni, tapi tak cerita dengan tepat macam mana diorang sampai situ. Tengok ni dalam surah ke-24, Al-Lihabut, Alif Lam Mim, dalam surah ke-3, Hamim, dan dalam surah ke-42 lagi mencabar, lepas tu Ain Sin Kaf dalam 2 ayat. Al-Quran kata semuanya sempurna dalam surah ke-11, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan teliti dan dijelaskan. Jadi, huruf-huruf tu mesti ada sebabnya. Kenapa? Kenapa Allah letak diorang kat situ dengan cara tertentu? Mungkin untuk jadikan Al-Quran macam teka-teki besar yang seronok nak diselesaikan.
Muka taat ni mungkin macam kod rahsia untuk tarik perhatian kita atau lindungi sesuatu yang hebat kat dalam. Dalam surah ke-56 ada petunjuk pasal lapisan tersembunyi. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, yang terpelihara dalam Lauh Mahfuz. Macam mana tu mungkin pasal nak jaga harta karun tu dengan huruf-huruf pelik ni? Macam mana? Jadi macam mana ia terjadi? Bayangkan Allah sebagai pencipta teka-teki terhebat. Masa dia turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dia mungkin taburkan macam bintang, jatuhkan muka taat, macam Taha dalam surah ke-20. Kat awal-awal 29 surah, macam bintang berkelipan di langit. Campurkan diorang, buat sesetengah pendek, macam Kaf, Ab Foklapu, dan sesetengah panjang, macam Kaf Ha Ya Ain Sad, untuk buat kita tertanya-tanya. Letakkan diorang berasingan, letak diorang kat atas, tak campur dengan perkataan lain, harap macam pengawal kat pintu gerbang. Macam bina istana pasir dengan terowong rahsia. Hanya Allah yang tahu macam mana semuanya bersambung, tapi kita boleh teroka. Penting. Macam mana ni sangat penting. Macam resipi untuk keajaiban Al-Quran. Muka taat ni bukan sembarangan. Diorang diletakkan dengan sempurna dalam 29 surah. Dari Alif Lam Ra hingga Nun hingga Satla. Ini penting sebab ia menunjukkan Al-Quran bukan rawak. Ia satu karya agung. Al-Quran berbangga dalam surah ke-43, sesungguhnya kami telah menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Macam mana ni jadikan ia satu keajaiban yang menguji minda? Maksudnya, apa maksudnya untuk kita? Ia sangat menarik. Ia menunjukkan muka taat diletakkan dengan tujuan yang boleh kita cari. Kalau Allah rancang diorang macam kepingan teka-teki, ada lagi yang boleh kita temui. Macam kenapa 29 surah atau kenapa huruf-huruf tu. Ia macam permainan yang boleh kita main. Al-Quran suka bila kita berfikir, macam dalam surah ke-38, kitab yang diberkati, supaya mereka memikirkan ayat-ayatnya. Macam mana ni bermaksud pengembaraan kita ada peta. Jom teruskan mencari. Macam mana keseronokannya? Jadi, macam mana muka taat ni sampai situ? Mungkin Allah taburkan, campurkan dan letakkan diorang dengan tepat untuk jadikan Al-Quran macam istana teka-teki. Diorang bukan kebetulan. Diorang sebahagian daripada keajaiban. Nak tahu kenapa diorang sangat istimewa? Jom teruskan ke petunjuk seterusnya. Nota untuk kanak-kanak. Lukis istana pasir dan tambah huruf-huruf pelik macam ALM kat atas. Anggap ia satu surah Al-Quran. Fakta menarik, muka taat ni ada dalam 16 kombinasi berbeza, macam pilih perisa es krim kegemaran korang. Huruf-huruf muka taat ni, macam Alif Lam Mim atau Ha Mim, bukan sekadar permulaan yang unik untuk 29 surah. Ia sangatlah penting. Ia menjadikan Al-Quran seperti bintang yang bersinar terang di langit gelap, menunjukkan kepada kita bahawa ia bukan sekadar buku biasa. Huruf-huruf aneh ini seperti isyarat rahsia yang mengatakan ini istimewa setiap kali kita mendengarnya. Mari kita lihat dengan lebih dekat mengapa ia begitu penting dalam pengembaraan Al-Quran kita. Apa kata Al-Quran? Al-Quran suka menunjukkan muka taat dalam 29 surah. Antaranya ialah surah ke-30, Alif Lam Mim, surah ke-45, Hamim, surah ke-19, Suryam, Kaf, Ha Ya Ain Sad, Kahir As. Dan ia mengatakan, ia mengagumkan dalam surah ke-10, ini adalah ayat-ayat kitab yang bijaksana. Itu betul selepas Alif Lam Ra, muka taat memulakan sesuatu yang bijak dan hebat. Mengapa? Mengapa muka taat begitu penting? Mungkin Allah meletakkannya di sana untuk ini satu-satunya. Ia seperti jubah adiwira. Tiada buku lain, jul lain yang memakainya seperti ini. Ia mungkin ada di sana untuk membuat kita henti dan berkata, wah, apa ni? Atau untuk menjaga keajaiban Al-Quran. Dalam surah ke-56, ia mengatakan, sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia, dalam kitab yang tersembunyi. Muka taat mungkin menjadi sebab ia mulia, sesuatu yang sangat penting. Bagaimana? Bagaimana ia menjadikan Al-Quran penting? Bayangkan Allah sebagai pelukis yang paling hebat. Dia melukis muka taat, seperti Tasin Mim dalam surah ke-28, pada Perwamul Duko, pada permulaan 29 surah, seperti kilauan pada gambar. Ia tidak bercampur dengan perkataan selepasnya. Ia berdiri tegak berkata,
Lihatlah saya, ia seperti meletakkan bintang emas besar pada lukisan yang sempurna. Ia menjadikan seluruh Al-Quran bersinar lebih terang. Penting, inilah sebabnya yang penting. Muqatta'at adalah seperti VIP Al-Quran. Ia muncul dalam 29 surah, hampir satu daripada setiap 4. Dan setiap kali seperti Nun dalam surah ke-68, ia adalah saat, wah, tiada buku lain yang memulakan bab dengan huruf misteri. Al-Quran mencabar kita dalam surah ke-11, sekiranya semua manusia dan jin bersatu untuk membuat Al-Quran seperti ini, mereka tidak akan mampu. Muqatta'at menjadikannya tidak dapat ditandingi. Itu sangat penting. Implikasi. Apa maksudnya untuk kita? Ia hebat. Ia menunjukkan Al-Quran mempunyai kilauan istimewa yang tidak boleh kita lepaskan. Muqatta'at yang begitu penting bermakna setiap surah dengannya, seperti Sad, Quran 381, adalah harta karun yang menunggu untuk bersinar. Kita dapat menikmati sinarannya dan meneka apa maksudnya. Al-Quran mengatakan dalam surah ke-4, tidakkah mereka memikirkan tentang Al-Quran? Kepentingannya membuatkan kita tertanya-tanya, apa kejutan besar seterusnya? Bersinar terang. Jadi, Muqatta'at penting kerana ia menjadikan Al-Quran bintang yang menonjol. Ia bukan sekadar huruf, ia adalah wah besar yang menandakannya sebagai istimewa. Ingin tahu apa maksudnya untuk pengembaraan kita? Mari bersinar ke petunjuk seterusnya. Nota untuk kanak-kanak. Cuba, ini. Katakan ha-mim seperti sorakan. Hore, ia penting. Dan lihat jika ia membuatkan Anda tersenyum. Fakta menarik. Muqatta'at datang dalam pelbagai saiz. Ada yang 1 huruf, ada yang 5, seperti pasukan Adiwira. Apa maksud huruf-huruf Muqatta'at ni, macam Alif Lam Mim atau Ha-Mim untuk kita? Ia bukan sekadar permulaan yang menarik dalam 29 surah. Ia seperti tanda apa yang seterusnya dalam pengembaraan Quran kita. Misteri mereka mengisyaratkan ada lebih banyak lagi untuk diterokai, seperti kejutan tersembunyi atau pengajaran rahsia yang menunggu untuk muncul. Ia mengujakan kerana ia membuatkan Quran terasa seperti permainan yang tidak berkesudahan. Mari kita selami dan lihat apakah implikasi ini semua. Apa kata Quran? Quran suka memberi petunjuk tentang Muqatta'at. Lihat ini, surah 31, Alif Lam Mim, surah 41 Fusilat, Ha-Mim, surah 2 Taha, Tan 20 ini. Dan ia mengatakan ia mempunyai perkara besar di dalamnya, dalam surah At-13. Ini adalah ayat-ayat kitab Quran, dan isi kitab ini suatu penjelasan yang nyata. Itu dengan Alif Lam Ra, petunjuk Muqatta'at pada sesuatu yang jelas dan besar. Kenapa? Kenapa Muqatta'at mengisyaratkan sesuatu untuk kita? Mungkin Allah mahu kita sentiasa berfikir seperti pemburuan harta karun di mana setiap petunjuk membawa kepada lebih banyak keseronokan. Ia mungkin bermaksud Quran mempunyai rahsia yang belum kita temui, seperti buku tersembunyi atau message istimewa. Dalam surah 56, ia mengusik, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara dengan baik, dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Muqatta'at mengisyaratkan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Betapa hebatnya itu. Bagaimana? Bagaimana implikasi ini berfungsi? Bayangkan Allah sebagai pereka permainan terbaik. Dia meletakkan Muqatta'at seperti Sad dalam surah 38, Quran 31. Dalam 29 surah untuk membuatkan kita tertanya-tanya. Ia seperti tanda tanya kecil yang mengatakan, apa yang ada di sebalik saya? Mungkin ia mengisyaratkan kepada cerita yang lebih besar atau berhubung dengan nombor seperti 15 atau 7 dari Al-Fatihah. Ia seperti permainan di mana setiap peringkat mempunyai kejutan dan kita adalah pemainnya. Signifikan. Ini sangat signifikan. Ia seperti Muqatta'at adalah ramuan rahsia Quran. Ia menjadikan setiap surah dengan mereka seperti Kaf 51, terasa seperti pengembaraan mini. Ia adalah sesuatu yang besar kerana ia menunjukkan Quran tidak membosankan. Ia hidup dengan pelbagai kemungkinan. Quran mencabar kita dalam surah 10, katakanlah wahai Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang semisalnya, jika kamu orang-orang yang benar. Muqatta'at mengisyaratkan ia terlalu istimewa untuk ditiru. Itu cabaran yang besar. Implikasi, inilah bahagian yang menyeronokkan. Apakah maksudnya untuk kita? Ia sangat mengujakan. Ia mengisyaratkan Muqatta'at seperti tanda teruskan. Ia bermaksud, Quran mungkin akan mengajar kita perkara baharu suatu hari nanti.
seperti kota ajaib yang terus terbuka. Mungkin ia adalah petunjuk kepada buku tersembunyi itu, menunggu kanak-kanak yang sangat pintar untuk memecahkannya. Kita boleh tertanya-tanya dan bermain. Quran mengatakan dalam surah Papetududu, maka apakah mereka tidak memikirkan isi Al-Quran? Implikasinya, bermaksud pengembaraan kita terbuka luas. Mari kita kejar kejutan seterusnya. Apa seterusnya? Jadi mukataat mengisyaratkan Quran adalah hadiah yang terus memberi. Ia bukan sekadar untuk dipamerkan. Ia adalah petunjuk kepada lebih banyak keseronokan yang akan datang. Ingin melihat bagaimana ini sesuai dengan pengembaraan besar kita? Mari kita lompat ke petunjuk seterusnya. Nota untuk kanak-kanak. Cuba ini. Katakan taha seperti apa itu yang besar. Ia cara yang menyeronokkan untuk tertanya-tanya apa maksudnya. Fakta menyeronokkan. Mukataat terdapat dalam 29 surah. Hampir satu daripada setiap 4. Seperti Qur'an. Jadi, apa rahsia besar di sebalik Al-Quran? Ada yang fikir ia seperti kek lapis. Sedap di luar, tetapi dengan inti yang mengejutkan di dalam. Huruf-huruf mukatta'at, huruf-huruf pelik seperti alif lam mim, mungkin adalah hiasan yang menyatukan semuanya. Mungkin Allah telah menulis cerita tersembunyi terlebih dahulu, mengacakkannya dengan helah dan kemudian menambah huruf awal untuk menjadikannya boleh dibaca semula. Kita boleh menikmatinya sekarang, tetapi hazanah sepenuhnya mungkin menunggu seseorang yang istimewa untuk membukanya suatu hari nanti. Mari kita selami pengembaraan hebat ini dan lihat bagaimana semuanya sesuai. Apa kata Al-Quran? Al-Quran memberi kita petunjuk tentang keajaibannya. Dalam surah ketiga bab 2, ia bermula alif lam mim. Kemudian ia berkata, turunnya Alkitab ini tidak ada keraguan padanya, datangnya dari Tuhan semesta alam. Dan dalam surah ke-56 Al-Waqi'ah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Huruf-huruf mukatta'at, seperti Ha-Mim dalam surah ke-46, mungkin sebahagian daripada lapisan tersembunyi itu. Mengapa? Mengapa Al-Quran dibuat seperti ini? Mungkin Allah mahu ia menjadi pengembaraan paling hebat, seperti buku misteri dengan pengakhiran rahsia. Huruf-huruf muqatta'at mungkin ada untuk membuat kita terus meneka, melindungi cerita di dalamnya, atau menunjukkan betapa menakjubkannya ia. Dalam surah ke-11, ia berkata, sesungguhnya, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuatnya, walaupun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Lapisan dan huruf menjadikannya cabaran yang tidak dapat ditandingi. Itulah sebabnya ia sangat menyeronokkan. Bagaimana? Bagaimana pengembaraan hebat ini dibina? Bayangkan Allah sebagai pembuat kek terunggul. Lapisan 1, dia menulis cerita rahsia, buku tersembunyi. Lapisan 2, dia mengacakkannya dengan helah, seperti ejaan dan nombor yang pelik. Lapisan 3, dia menambah huruf muqatta'at, seperti tasin dalam surah ke-27, untuk menjadikannya boleh dibaca di atas. Ia seperti mencampurkan kek, membakarnya, dan menghiasnya dengan huruf seperti kaf Quran Mibulid Abda. Kita melihat hiasannya, tetapi intinya adalah misteri. Penting, pengembaraan ini sangat penting. Ia seperti Al-Quran adalah kejutan 3 tingkat. Huruf muqatta'at dalam 29 surah, seperti Kaf Ha Ya Ain Sad, adalah bintang pertunjukan, menjadikannya sangat istimewa. Tiada buku lain yang mempunyai lapisan seperti ini. Al-Quran berkata dalam surah ke-11, yaitu, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Kesempurnaan itu, dengan huruf muqatta'at, adalah sesuatu yang besar. Ia adalah karya agung. Implikasi, apa maksudnya ini untuk kita? Ia sangat mengujakan. Ia menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pengembaraan yang berterusan. Huruf muqatta'at memberi petunjuk bahwa ada lebih banyak di dalamnya, seperti peti harta karun yang belum dapat kita buka sepenuhnya. Mungkin orang yang sangat bijak akan membukanya suatu hari nanti, tetapi buat masa ini, kita dapat meneroka petunjuknya. Al-Quran suka apabila kita berfikir, seperti dalam surah ke-4, maka apakah mereka tidak memikirkan isi Al-Quran? Pengembaraan hebat ini bermakna kita adalah detektif selamanya. Betapa hebatnya itu. Teruskan pengembaraan. Jadi Al-Quran adalah pengembaraan yang hebat, seperti kek lapis, rahsia yang diacak, dan hiasan huruf muqatta'at.
Kita boleh membacanya sekarang, tetapi kejutan sepenuhnya mungkin menunggu. Mau berkongsi keseronokan ini dengan rakan-rakan? Mari kita teruskan ke langkah seterusnya. Cuba ini berpura-pura membakar cake, tambahkan ALM sebagai hiasan dan bayangkan rahsia di dalamnya. Soreptif French, distek crown account, iberima, omib, swedidob. Huruf-huruf rahsia Al-Quran, mukatta'at, sangat menarik untuk disimpan sendiri. Bayangkan beritahu kawan-kawan, korang tahu tak, Al-Quran ada kod rahsia macam Alif Lam Mim. Kita boleh buat kad kecil dengan fakta menarik untuk dikongsi, macam berkongsi peta harta karun. Al-Quran sangat hebat, ia mahu kita bercakap mengenainya dan bergembira bersama. Jom fikirkan cara untuk sebarkan keterujaan mukatta'at ke mana-mana. Apa kata Al-Quran? Al-Quran suka apabila kita berkongsi keajaibannya. Dalam surah ke-40, ia bermula Ha-Mim, Hamru Atu. Kemudian dikatakan, turunnya Alkitab Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ianya dari Tuhan semesta alam. Dan dalam surah ke-12, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran yang dibaca dalam bahasa Arab supaya kamu memahami isi-isinya. Mukatta'at seperti Alif Lam Ra, Quran 11, adalah sebahagian daripada pemahaman yang boleh kita kongsikan. Kenapa? Kenapa kita perlu kongsi keseronokan ini? Kerana mukatta'at seperti silap mata yang menarik untuk ditunjukkan. Allah menjadikan Al-Quran menakjubkan, seperti dalam surah ke-11. Sekiranya manusia dan jin bersatu untuk mencipta Al-Quran seperti ini, mereka tidak akan mampu. Berkongsi Al-Quran membuatkan semua orang kagum dan berkata, wah, ia seperti menemui batu yang cantik dan memberitahu kawan-kawan, lebih seronok bersama. Bagaimana? Bagaimana kita kongsikan? Bayangkan menjadi seorang pencerita. Begini caranya, beritahu kawan, katakan, Al-Quran memulakan beberapa surah dengan huruf pelik seperti Ha-Mim. Menarik kan? Buat katkis Alif Lam Mim pada kat dan tulis, ini permulaan surah kedua misteri. Main permainan. Tanya, boleh teka apa maksud Tasin, Tus, dan ketawakan jawapan yang melucukan. Ia seperti memberi gula-gula, semua orang mendapat secebis keajaiban Al-Quran. Penting, perkongsian ini sangat penting. Ia seperti menerangi dunia dengan keseronokan mukatta'at. Huruf-huruf ini, seperti Kaf, ada dalam 29 surah, dan memberitahu orang lain menjadikan Al-Quran lebih menarik. Ia penting kerana ia bukan rahsia untuk kita sahaja, ia untuk semua orang. Al-Quran berkata dalam surah ke-41, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, untuk orang-orang yang mengetahui. Berkongsi menjadikan lebih ramai orang tahu, sangat penting. Implikasi, apa maksudnya untuk kita? Ia sangat menyeronokkan, ia menunjukkan mukatta'at adalah hadiah yang boleh kita berikan. Semakin banyak kita kongsi seperti Kaf Haya Ain Sad, Keheas, Kuremblav San, semakin ramai kawan yang menyertai pengembaraan kita. Mungkin mereka juga ada idea tentang misteri ini. Al-Quran suka apabila kita berfikir dan berkongsi, seperti dalam surah ke-42, maka adakah mereka tidak memikirkan isi Al-Quran? Ini bermakna keseronokan kita tersebar dan pencarian harta karun menjadi lebih besar. Sebarkan. Jadi, jom kongsi keseronokan mukatta'at, beritahu kawan, buat kad, main permainan. Huruf-huruf rahsia Al-Quran sangat seronok untuk dikongsi, seperti kepingan peta harta karun untuk semua orang. Mahu tahu kenapa pengembaraan ini tidak pernah berakhir? Jom teruskan ke petunjuk seterusnya. Nota untuk kanak-kanak. Cuba ini. Lukis ALM pada kad dan berikan kepada kawan. Katakan, ini misteri Al-Quran. Fakta menarik. Berkongsi menjadikan anda seorang penjelajah Al-Quran, seperti Adiwira yang memberi petunjuk. Huruf-huruf mukatta'at yang unik seperti Alif Lam Mim atau Ha-Mim ibarat satu pengembaraan yang tak berkesudahan. Setiap kali kita rasa kita dah faham, ada lagi yang buat kita terfikir. Ia seperti teka-teki yang tak ada penghujungnya, dan itulah yang membuatnya seronok. Al-Quran penuh dengan kejutan, dan huruf-huruf ini membuatkan kita terus menjelajah selamanya. Manasa sini, the napol marker will unpressed berakhir, dan dais konad ten the moist patoijing gene buliyul, frankly. Bayangkan sebuah peti harta karun yang penuh dengan emas dan permata. Al-Quran itu seperti peti harta karun. Ia bukan sekadar buku, ia adalah panduan hidup, penuh dengan hikmah dan ilmu. Tapi seperti mana-mana pemburuan harta karun, ada petunjuk untuk membantu kita mencari harta karun itu.
Mukaat adalah sebahagian daripada petunjuk itu. I am bersefilia. Ingit tense juncture. Dan kedua kita belajar dan berkamsen. Mengding nombor desumnen wi birsuot. Selish rombol poemor, tis 7 news less. Kenapa 19? Kerana ia muncul di banyak tempat dalam Al-Quran. Contohnya terdapat 19 huruf dalam ayat pertama Al-Quran. Ide yang picturing bahwa nombor 19 biaskan ses tandai. Ia menunjukkan bahawa Quran direkod as empedis or Allah swupi. Nombor 19 hanyalah satu lagi misteri yang menjadikan Al-Quran begitu menarik. Ada yang percaya bahawa mukattaat adalah sebahagian daripada kod rahsia dalam Al-Quran. Bayangkan bahasa rahsia yang hanya segelintir orang sahaja boleh faham. Mungkin mukattaat tu. Mungkin ia menyimpan mesej lain singkat interfas taji fahajik belum. Kita tak tahu nanti, tetapi scroll na claim hai. Macam Al-Quran sedang berbisik rahsia, menunggu untuk menyingkapnya. Bahagian 5 Al-Fatihah, kunci kepada kefahaman. Al-Quran ada banyak bab di 3 surah. Surah yang pertama di Al-Fatihah. Al-Fatihah sangat istimewa. Ia seperti kunci yang membuka seluruh Al-Quran. Al-Fatihah mengajar kita untuk solat dan bagaimana meminta petunjuk daripada Allah. Sonyo minastak jangkiteri raisatsa, part ahira la play dashmri. Demam of tempai sikar stage duggers to find the dalam soul the bin. Bahagian 6, corak aneh dan misteri. Al-Quran penuh dengan corak yang menarik. Contohnya, ada beberapa huruf yang muncul lebih kerap daripada yang lain. Kenapa ya? Adakah sebabnya? Corak-corak ini adalah satu lagi misteri Al-Quran. Ada yang percaya bahawa corak ini mempunyai makna yang lebih mendalam. Mungkin ini adalah petunjuk untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik. Sama seperti seorang detektif mencari petunjuk, kita juga boleh mencari petunjuk dalam Al-Quran. Bab 7, kod Al-Quran yang tidak terungkai. Ramai orang telah cuba untuk meniru Al-Quran, tapi tiada seorang pun yang berjaya melakukannya dengan sempurna. Al-Quran ini unik. Ia seperti satu kod rahsia yang tidak dapat dipecahkan. Mungkin mukattaat inilah yang menjadikan Al-Quran begitu istimewa. Ia menambahkan lagi misteri dan keindahan kepada firman Allah. Bahagian ke-8, tembok kebijaksanaan, surah dan ayat. Selamat datang ke perjalanan yang mencerahkan ini di mana kita mendalami struktur dan makna mendalam di sebalik Al-Quran. Bayangkan Al-Quran seperti tembok yang besar dan kukuh. Tembok ini berdiri tegak dan kukuh, melambangkan kekuatan dan ketahanan mesej ilahi yang dibawanya. Bab-bab atau surah adalah seperti batu bata yang membentuk tembok. Setiap surah adalah unik, dengan mesej dan tujuannya sendiri. Sama seperti setiap batu bata mempunyai bentuk dan saiznya sendiri, yang menyumbang kepada struktur keseluruhan. Dan setiap batu bata diperbuat daripada bahagian yang lebih kecil, yang dipanggil ayat. Ayat-ayat ini adalah blok binaan surah. Setiap satu membawa sebahagian daripada kebijaksanaan ilahi. Setiap ayat adalah seperti sebutir hikmah. Sama seperti tukang batu yang meletakkan setiap batu bata dengan teliti untuk memastikan dinding itu kuat dan stabil, setiap ayat diletakkan dengan teliti untuk menyampaikan mesej dan pengajaran yang khusus. Bersama-sama, ia mewujudkan tembok ilmu dan hidayah yang kukuh dan indah. Tembok ini bukan sekadar struktur fizikal, tetapi metafora yang mewakili bimbingan rohani dan moral yang diberikan oleh Al-Quran kepada pengikutnya. Huruf-huruf mukattaat adalah seperti tanda khas pada beberapa batu bata, menambahkan keindahan dan misteri tembok. Ini adalah kombinasi huruf unik yang muncul pada permulaan beberapa surah, dan maknanya telah menarik minat para sarjana selama berabad-abad. Al-Quran, seperti keajaiban seni bina yang agung, adalah bukti reka bentuk yang rumit dan pemikiran yang mendalam yang telah dimasukkan ke dalam penciptaannya. Setiap surah, setiap ayat, dan setiap huruf mempunyai makna yang menyumbang kepada mesej keseluruhan Al-Quran. Para sarjana dan orang yang beriman telah menghabiskan masa berabad-abad untuk mengkaji Al-Quran, cuba memahami makna yang lebih mendalam di sebalik ayat-ayatnya. Surah dan ayat bukan sekadar kata-kata di atas kertas, tetapi sumber kebijaksanaan dan panduan yang tidak berkesudahan. Al-Quran adalah dokumen hidup yang terus membimbing dan memberi inspirasi kepada orang-orang dari semua peringkat umur dan latar belakang.
Ajarannya adalah abadi, memberikan panduan moral dan rohani yang relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu. Keindahan Al-Quran terletak bukan sahaja pada kata-katanya, tetapi juga pada penyampaiannya. Kaligrafi, hiasan, dan cara ayat-ayat disusun semuanya menambah pengalaman keseluruhan membaca dan memahami Al-Quran. Semasa kita merenungkan surah dan ayat, kita diingatkan tentang kepentingan mencari ilmu dan kefahaman. Al-Quran menggalakkan kita untuk berfikir secara mendalam, mempersoalkan, dan mencari kebenaran dalam semua aspek kehidupan kita. Al-Quran juga menekankan kepentingan masyarakat dan perkongsian ilmu. Sama seperti tembok yang dibuat lebih kuat oleh batu bata yang saling menyokong, pemahaman kita tentang Al-Quran diperkaya oleh pandangan dan pengalaman orang lain. Sama ada Anda seorang sarjana, pelajar, atau seseorang yang mencari pertumbuhan pribadi, Al-Quran menawarkan banyak ilmu dan panduan. Setiap surah dan ayat adalah jemputan untuk meneroka, belajar dan berkembang. Kesimpulannya, surah dan ayat Al-Quran adalah seperti batu bata dan mortar tembok yang megah. Setiap satu memainkan peranan penting dalam mewujudkan struktur yang kukuh dan indah. Ia menawarkan kita kebijaksanaan, bimbingan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang iman kita dan tempat kita di dunia. Marilah kita terus meneroka dan menghargai kebijaksanaan yang mendalam yang terkandung dalam Al-Quran, dan biarkan ia membimbing kita dalam membina tembok kebijaksanaan dan pemahaman kita sendiri. Bab 9. Buku Rahsia di Sebalik Rahsia. Bab ini mengupas aspek-aspek mistik dan mendalam dalam Al-Quran yang sering diabaikan atau disalahartikan. Dikatakan bahawa di sebalik teks suci ini tersembunyi lapisan hikmah yang lain, sebuah buku rahsia yang menyimpan rahsia terdalam alam semesta. Ada yang percaya bahawa ada sebuah buku rahsia di dalam Al-Quran. Kepercayaan ini berakar umbi daripada idea bahawa Al-Quran bukan sekadar buku panduan, tetapi entiti yang hidup dan bernafas yang mendedahkan rahsianya kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang suci dan niat yang ikhlas. Buku rahsia ini tersembunyi daripada kebanyakan orang. Ia bukanlah sesuatu yang mudah dilihat atau difahami. Ia memerlukan tahap kesedaran rohani yang mendalam dan hubungan dengan ilahi untuk mula memahami kewujudannya. Ia seperti harta karun yang tersembunyi, menanti untuk ditemui oleh mereka yang layak. Ia seperti bilik rahsia di dalam peti harta karun. Bayangkan menemui peti harta karun dan membukanya, hanya untuk menemui satu lagi peti yang lebih berharga di dalamnya. Inilah inti pati buku rahsia di dalam Al-Quran. Ia adalah harta di dalam harta, rahsia di dalam rahsia. Buku rahsia ini hanya boleh diakses oleh mereka yang sangat suci dan dekat dengan Allah. Dikatakan bahawa hanya mereka yang telah membersihkan hati dan fikiran mereka dan yang telah mengabdikan diri sepenuhnya ke jalan kebenaran dapat mengakses hikmah tersembunyi ini. Ia adalah ganjaran atas keimanan dan dedikasi mereka yang tidak berbelah bahagi. Ia adalah misteri yang mendorong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Idea tentang buku rahsia ini menjadi peringatan bahawa sentiasa ada lebih banyak yang perlu dipelajari, lebih banyak yang perlu ditemui, dan lebih banyak yang perlu diperjuangkan. Ia menggalakkan kita untuk membersihkan hati, mencari ilmu, dan menjalani kehidupan dengan cara yang diredhai Allah, agar suatu hari nanti kita dapat memahami rahsia terdalam Al-Quran. Perjalanan untuk membongkar buku rahsia ini adalah usaha sepanjang hayat yang penuh dengan cabaran dan ganjaran. Ia adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan rasa cinta yang mendalam terhadap ilahi. Tetapi bagi mereka yang memulakan perjalanan ini, ganjarannya tidak ternilai. Mereka bukan sahaja memperoleh ilmu dan hikmah, tapi juga rasa kedamaian dan kepuasan yang mendalam. Misteri huruf mukataat. Pengembaraan seronok menjelajah huruf rahsia Al-Quran penghujungnya atau permulaan. Huruf mukataat seperti alif lam mim dan ha mim telah membawa kita dalam pengembaraan yang hebat. Mereka seperti sahabat kecil dalam Al-Quran, mengajak kita untuk berfikir dan menjelajah. Kita belum tahu semua rahsia mereka, tapi tak mengapa, seronok untuk meneka dan belajar. Al-Quran sentiasa mengajak kita berfikir, jadi ini mungkin bukan penghujungnya, hanya permulaan kepada lebih banyak keseronokan. Mari kita simpulkan perjalanan kita dan lihat ke mana ia membawa kita. Apa kata Al-Quran? Al-Quran suka membuat kita ingin tahu. Dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, dan ia berkata, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Dalam surah An-Nisa, adakah mereka tidak memikirkan tentang Al-Quran? Kalaulah ia datangnya daripada selain Allah, nescaya mereka akan dapati di dalamnya banyak percanggahan. Huruf muqatta'at seperti taha, jawab searchu, adalah sebahagian daripada cabaran berfikir itu. Mengapa? Mengapa ia terasa seperti baru permulaan? Mungkin Allah menjadikan huruf muqatta'at sebagai teka-teki abadi, supaya kita tidak pernah berhenti menjelajah. Mereka seperti permainan yang terus menambah tahap, setiap kali kita melihat, ada lebih banyak yang boleh dilihat. Dalam surah Sad, ia berkata, yaitu, kitab yang memberi rahmat, supaya mereka memikirkan ayat-ayatnya. Mengapa adalah tentang mengekalkan keseronokan, kerana siapa yang tidak suka misteri yang bagus? Bagaimana? Bagaimana pengembaraan ini diteruskan? Bayangkan Allah sebagai pencerita terbaik. Dia meletakkan huruf muqatta'at, seperti Nun Al-Qalam 61 dalam 29 surah. Setiap satunya merupakan kelainan baru dalam cerita. Kita meneka ia mungkin pengawal, petunjuk atau penari nombor, tetapi tidak ada jawapan muktamad. Ia seperti buku di mana halaman terakhirnya tertulis bersambung, dan kita boleh menulis bahagian seterusnya dengan berfikir dan berkongsi. Penting. Perasaan tidak berkesudahan ini sangat penting. Ia seperti percikan ajaib Al-Quran. Huruf muqatta'at seperti kaf ha ya ain sad menjadikannya istimewa dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh buku lain. Ia penting kerana ia bukan cerita tamat, ia adalah cerita apa seterusnya. Al-Quran mencabar kita dalam surah Yunus. Katakanlah wahai Muhammad, oleh itu, datangkanlah satu surah yang sebanding dengannya, jika betul kamu orang yang benar. Cabaran itu, dan huruf muqatta'at menjadikannya hidup dan bersemangat. Implikasi, apa maksudnya untuk kita? Ini bahagian yang paling menarik, ia menunjukkan huruf muqatta'at adalah tiket kita untuk pengembaraan sepanjang hayat. Mungkin kamu akan menemui petunjuk, seperti mengapa kaf 50 centuries, berdiri sendiri, yang belum pernah difikirkan oleh sesiapa pun sebelum ini. Al-Quran adalah sahabat yang tidak pernah membosankan, dan ia berkata dalam surah Muhammad, maka adakah mereka sengaja tidak memikirkan isi Al-Quran? Permulaan ini bermakna kita adalah penjelajah selamanya. Siapa tahu apa yang akan kita temui seterusnya. Terus menjelajah. Huruf muqatta'at adalah pembuat teka-teki, mengajak kita untuk berfikir dan bermain. Kita tidak mempunyai semua jawapan, tetapi itulah bahagian yang menyeronokkan. Meneka dan belajar membuatkan kita terus maju. Al-Quran berkata, fikirkanlah tentang aku. Jadi janganlah kita berhenti bertanya dan berseronok dengan misterinya. Ini bukan penghujungnya. Ia hanyalah permulaan kepada idea hebat kamu yang seterusnya. Nota untuk kanak-kanak. Cuba ini. Pilih huruf muqatta'at kegemaran kamu, seperti Hamim, dan cipta cerita tentang apa maksudnya. Fakta menarik. Orang ramai telah tertanya-tanya tentang huruf-huruf ini selama lebih 1,400 tahun. Sekarang giliran kamu. Apa yang dihuraikan? Ayat-ayat yang disertakan. An-Nisa 2, Sad 8 229, Al-Qalam 1, Maryam 1, Yunus 10:38, Kaf 51. Untuk mengaitkan huruf muqatta'at dengan renungan dan panduan. Mengapa? Mencadangkan bahawa misteri yang berterusan adalah disengajakan untuk mengekalkan rasa ingin tahu. Bagaimana? Membayangkan Allah mencipta kisah terbuka dengan huruf muqatta'at sebagai kelainan. Penting, menyerlahkan sifat dinamik dan unik Al-Quran. Implikasi, membingkainya sebagai pengembaraan pribadi yang tidak berkesudahan untuk kanak-kanak. Bahagian penutup ini merumuskan buku dengan suasana yang menggalakkan dan terbuka. Jika kamu usai menambah lebih banyak bab, melihat semula satu bab, atau melakukan sesuatu yang lain seperti ringkasan atau sudut pandangan baru, beritahu sahaja. Apa seterusnya? Wah, seronoknya pengembaraan kita dengan muqatta'at. Dari Alif Lam Mim hingga Ha Mim, huruf-huruf rahsia ini telah membawa kita menari melalui nombor, cabaran, dan khazanah tersembunyi. Mereka seperti bisikan dari Al-Quran, berbisik, ada lagi yang perlu ditemui. Kita telah menjelajah dinding, kunci dan kod, tetapi bahagian yang paling menarik. Pengembaraan kita tidak berhenti di sini. Ia adalah bisikan yang terus memanggil kita kembali. Mari kita dengarkan sekali lagi dan lihat kemana huruf-huruf ini membawa kita. Apa kata Al-Quran? Al-Quran terus berbisik melalui muqatta'at.
Dalam surah ke-8 Puatat, Hamim, kemudian ia berkata, demi kitab yang jelas. Dan dalam surah ke-8 Al-Buruj, demi langit yang mempunyai tempat-tempat tinggi dan hari yang dijanjikan, yang dijanjikan. Muqatta'at seperti Alif Lam Mim, Quran 261, adalah sebahagian daripada janji yang jelas dan agung itu, membisikkan misteri kepada kita. Mengapa? Mengapa huruf-huruf ini berbisik kepada kita hingga sekarang? Mungkin Allah mahu mereka menjadi seperti gema yang mesra, menjaga kita dekat dengan Al-Quran. Mereka tidak kuat. Mereka adalah permulaan yang kecil dan tenang dalam 29 surah, seperti Tasin Mim, meminta kita untuk mendekat dan mendengar. So, dalam surah ke-56, ia memberi petunjuk. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Bisikan itu ada untuk membuat kita terus tertanya-tanya tentang bahagian yang tersembunyi itu. Mengapa berhenti sekarang? Bagaimana mereka terus berbisik? Bayangkan Allah sebagai pencerita yang paling lembut. Dia memasukkan muqatta'at, seperti Nun, Quran 61, ke dalam Al-Quran seperti nota lembut dalam lagu. Mereka tidak menjerit. Mereka berdengung pada permulaan surah, seperti Qaf, Quran 51, menarik kita kembali untuk mendengar lagi. Kita meneka mereka adalah pengawal, kunci, atau penari nombor, tetapi misteri mereka yang tenang membuatkan cerita itu hidup, seperti bisikan yang Anda dengar ketika Anda tertidur. Penting, bisikan ini sangat penting. Ia seperti degupan jantung Al-Quran. Muqatta'at, seperti Kaf Haya Ain Sad, Quran 19, menjadikannya istimewa dengan cara yang lembut dan rahsia. Mereka adalah sesuatu yang besar kerana mereka tidak mendedahkan semua rahsia mereka. Mereka membuatkan Al-Quran sentiasa penuh dengan keajaiban. Dalam surah ke-43, ia berkata, sesungguhnya kami telah menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Bisikan itu bisikan itu penting. Ia adalah pengusik minda yang tidak pernah pudar. Implikasi, apakah maksudnya bagi kita? Ini bahagian yang paling manis. Ia mengimplikasikan muqatta'at berbisik. Datanglah lagi bila-bila masa. Mereka bermaksud, Al-Quran adalah seorang sahabat yang sentiasa bersedia untuk lebih banyak keseronokan, seperti sebuah rumah kelap rahsia yang tidak pernah tutup. Mungkin Anda akan mendengar bisikan baharu, seperti apa yang Sad, Quran Dibul Lamta, ingin katakan. Al-Quran suka apabila kita mendengar, seperti dalam surah ke-47, maka adakah mereka tidak memikirkan isi Al-Quran? Bisikan itu bermaksud pencarian kita sentiasa terbuka, sentiasa bersedia mendengar. Satu bisikan terakhir. Jadi muqatta'at berbisik kepada kita dari halaman-halaman Al-Quran, ketawa kecil melalui 29 surah, dengan misteri mereka. Kita telah berseronok meneka dan menjelajah, tetapi panggilan lembut mereka berkata, jumpa lagi. Pengembaraan ini belum berakhir. Ia adalah bisikan dari huruf-huruf, mengajak kita kembali untuk bermain, berfikir, dan mengagumi. Siapa tahu apa yang akan Anda dengar apabila Anda membuka Al-Quran lagi. Dengarkan dengan teliti. Muqatta'at sedang menunggu. Nota untuk kanak-kanak. Cuba ini, bisikkan Alif Lam Mim kepada rakan seperti rahsia. Lihat jika mereka membalas bisikan. Fun fact, muqatta'at adalah seperti rakan-rakan Al-Quran yang tenang. Sentiasa ada, tidak pernah bising. Apa yang dihuraikan? Ayat-ayat yang disertakan. Quran 122, 2 Falim 12, 22, 261, 14, untuk mengaitkan muqatta'at dengan panggilan yang lembut dan berterusan. Mengapa? Mencadangkan bisikan mereka membuatkan kita sentiasa terhubung dan ingin tahu. Bagaimana? Membayangkan Allah meletakkan mereka sebagai nota yang lembut dan menarik. Penting, menyerlahkan kesan senyap dan berpanjangan mereka terhadap daya tarikan Al-Quran. Implikasi, membingkainya sebagai jemputan terbuka untuk penerokaan mesra kanak-kanak yang tidak berkesudahan. Epilog ini melengkapkan perjalanan dengan suasana yang lembut dan berbisik, membiarkan pintu terbuka untuk lebih banyak lagi. Jika Anda mahu saya menyesuaikannya, tumbleweed 3 kirwalo berada atau kemet lain bertahu saya. Apa seterusnya?